Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, hmetro.com.my, Projek Terowong, SPRM jalankan siasatan khas terhadap Lim Guan Eng. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng hadir di Mahkamah Session pada hari ini. Berita penuh Kuala Lumpur. Saksi utama pendakwaan kes rasuah Lim Guan Eng memberitahu Mahkamah Session di sini bahawa beliau tidak mendedahkan nama bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu semasa memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2018. Pengarah Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli, 65 tahun, berkata, ini kerana ketika itu beliau dimaklumkan bahawa SPRM akan menjalankan siasatan khas berhubung kes projek terowong dasar Pulau Pinang yang membabitkan Lim Guan Eng. Beliau berkata, beliau dipanggil SPRM untuk memberi keterangan berhubung kes penipuan ahli perniagaan G. Gnanaraja membabitkan wang berjumlah 19 juta ringgit Malaysia berkaitan kes terowong dasar laut yang sama. Zarul Ahmad berkata demikian semasa Peguam Haijan Omar yang mewakili Lim Guan Eng merujuk keterangan beliau kepada SPRM pada prosiding mencabar kredibiliti saksi itu di hadapan Hakim Azura Alwi hari ini. Haijan berkata setuju dengan saya bahawa Datuk tidak menyatakan dalam keterangan kepada SPRM berkenaan peranan yang dimainkan oleh Gnanaraja berhubung Lim kerana pegawai SPRM tidak membenarkan Datuk beri keterangan tersebut. Zarul Ahmad menjawab, bukan tidak benarkan, tapi dia kata ada siasatan khas lain. Kepada soalan lain, saksi itu berkata, memang saya dedahkan segala perkara yang saya tahu, tapi dia kata itu siasatan khas, jadi dia suruh saya jawab soalan spesifik yang dikemukakan. Bagaimanapun, saksi pendakwaan ke-23 itu tidak bersetuju dengan Haijan bahawa kenyataan beliau di mahkamah mengenai penglibatan Lim adalah sesuatu yang difikirkan semula kerana tidak dinyatakan dalam keterangannya kepada SPRM. Zarul Ahmad berkata, beliau menyedari ditipu Gnanaraja selepas wang 19 juta ringgit Malaysia yang diberikan untuk disalur kepada Datuk Seri Najib Razak ketika itu bagi mengeratkan hubungan dengan Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum ke-14 selain melindungi syarikatnya daripada pelbagai tumahan tidak disampaikan oleh ahli perniagaan tersebut. Katanya, saya beranggapan semua wang 19 juta ringgit Malaysia itu telah disalurkan kepada Datuk Seri Najib melalui Gnanaraja, meskipun sehingga kini saya tidak pernah bertemu dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya menyedari ditipu selepas pihak SPRM menjalankan siasatan dan saya tahu Perdana Menteri tidak terima wang itu, katanya. Beliau bersetuju dengan Haijan bahawa pada Ogos 2017, Gnanaraja menghubunginya beberapa kali dan meminta 2 juta ringgit Malaysia, meskipun sebelum itu saksi berkenaan telah memasukkan wang 15 juta ringgit Malaysia ke akaun syarikat Bumi Muhibah Capital Holdings Sdn Bhd milik ahli perniagaan tersebut. Zarul Ahmad tidak bersetuju dengan cadangan peguam bahawa keterangannya kepada SPRM bercanggah dengan keterangan beliau di mahkamah.
Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim Guan Eng, 63 tahun, didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukannya untuk memberi suapan berjumlah untuk menerima suapan. Maafkan saya ulang semula. Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim, 63 tahun, didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan wang berjumlah 3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad bagi dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai 6.341 bilion ringgit Malaysia antara Januari 2011 dan Ogos 2017 di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindaan kedua, Lim didakwa meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada Zarul Ahmad sebagai upah bagi membantu syarikat milik ahli perniagaan itu dilantik untuk projek sama. Lim didakwa melakukan perbuatan itu berhampiran Hotel The Gardens, lingkaran Syed Putra, Mid Valley City di sini antara 12.30 tengah malam dan 2 pagi pada Mac 2011. Beliau juga berdepan dengan dua lagi pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang bernilai 208.8 juta dilepaskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut di negeri itu yang didakwa dilakukan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Komtar, pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017. Perbicaraan bersambung 2 Mei ini. Berita ini bertarikh 4 April 2024 daripada hmetro.com.my. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari hmetro.com.my dengan tajuk Projek Terowong SPRM jalankan siasatan khas terhadap Lim Guan Eng. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya kehilangan ataupun kegagalan rayuan kes Batu Putih ini dipertahankan oleh Mahathir pada tahun 2021 bulan Oktober ya. Dr. Mahathir memberikan alasan yang cukup tak tahulah lucu kah apakah, saya pun tidak pasti. Tapi alasan ini sedikit sebanyak menunjukkan, menggambarkan Mahathir memang seolah-olah dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak faham kah konsekuensi yang dia buat itu. Walaupun alasan itu menuding jari kepada orang lain, walaupun alasan itu mungkin untuk melepaskan diri dia sendiri daripada bersalah, tapi dia kena faham, Mahathir kena faham bahawa dia Perdana Menteri. Keputusan dia itu muktamad. Tanda tangan dia lah yang paling besar. Arahan dia yang paling kuasa. Walau bubui manapun orang bagi nasihat kah, orang bagi pendapat kah, tapi akhirnya keputusan di tangan Perdana Menteri. Hebat manapun pandangan itu, kalau Perdana Menteri tak mahu dan dia sedar tindakan itu bakal merugikan negara Malaysia, bakal hilang kedaulatan negara Malaysia, dia kena sedar perkara itu bukan untuk tuding jari pada orang. Ini kan pula hanya seorang pegawai yang dituding jari. Menurut laporan daripada BH Online hari ini, pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada tahun 2018 itu kerana menurut dia ia dibuat atas nasihat pegawai. Pegawai bukan menteri. Ini pegawai bukan menteri, bukan juga Sultan kah, Agung kah, bukan. Jauh sekali. Ini seorang pegawai sahaja. Bukan kita nak rendah-rendahkan pegawai, tidak. Tetapi sepatutnya yang paling penting, beliau Perdana Menteri harus mendapat perkenan daripada Sultan, Agung, Peguam negara. Apa yang terjadi waktu itu? Menurut Apandi,
yang baru saja disahkan sebentar tadi, Apandi berkata, dia sahkan bahwa Mahathir tidak merujuk kepada dia. Yang paling teruk lagi, dia diberikan cuti paksa menurut Apandi. Cuti paksa, garden leave. Selama berapa hari? Dia kata 30 hari kot. 30 hari. Dan waktu itulah semuanya berlaku. Termasuklah Apandi digugurkan daripada jawatan. Jadi bukan alasan yang baik untuk menyatakan bahwa dia buat keputusan itu kerana nasihat pegawai yang dilantik oleh Muhammad Apandi selaku peguam negara. Dia tidak boleh buat keputusan hanya berdasarkan kepada nasihat pegawai. Akhirnya keputusan bukan kepada pegawai. Tanda tangan pegawai tak besar mana pun keputusan kuasa dia. Tanda tangan Mahathir, arahan Mahathir, dan keputusan daripada Mahathir yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang sekarang. Menteri Undang-Undang sekarang Azalina Osman. Beliau berkata, peguam negara diberi cuti 4 hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa yang tahu. Kemudian keputusan dibuat sembunyi-sembunyi. Tahu tak apa itu sembunyi-sembunyi? Maknanya memang tak ikut lunas undang-undang kot. Mungkin sembunyi-sembunyi. Perkataan sembunyi-sembunyi ini memang besar maksud dia, mendalam maksud dia. Seolah-olah ada sesuatu yang tak beres, terpaksa buat sembunyi-sembunyi. Kalau benda ni betul, benda ni sah, benda ni menguntungkan negara Malaysia, patutlah harus bukan sembunyi-sembunyi, malah diberitahu. Dan paling seronok lagi, tidak seorang pun yang menggembar-gemburkan isu ini yang mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Kenapa agaknya? Mungkinkah kerana takut akan terjadi Anwar 2.0? Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah lawan Mahathir. Setelah dia lawan Mahathir, apa yang terjadi kepada dia? Semua orang tahulah. Semua orang tahulah apa yang jadi dekat Perdana Menteri kita ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa tidak digembar-gemburkan? Ini kehilangan kedaulatan negara. Sekarang ada masalah akan timbul pastinya. Selepas ini yang kita risau adalah beberapa perkara lagi yang boleh terkait dengan keputusan yang Mahathir buat ini. Terutamanya tentang dua lagi yang sedang kita fight sekarang ini, yang terkait dengan kedaulatan negara juga, yaitu berkaitan dengan kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, dan Tubir Selatan. Mungkin ramai yang tidak tahu, Batu Putih ini sebenarnya hampir sangat dekat dengan Malaysia dibandingkan dengan Singapura. Tapi Singapura yang dapat. Sebab itu negara Malaysia membuat rayuan. Negara Malaysia buat rayuan, tapi menurut apa yang dilaporkan oleh BH online ini, bharian.com.my ini, bertarikh hari ini 3 April 2024, tajuk dia, Apandi disahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Menurut laporan ini, pada ketika itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan ketika itulah kerajaan menarik balik permohonan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman di Dewan Negara adalah benar. Sampai dia kata apa yang didedahkan adalah benar. Saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja, kata Apandi. Kemudian dia kata, saya peguam negara ketika itu, tetapi Dr. Mahathir buat keputusan.
Jadi maksudnya Dr. Mahathir lah yang buat keputusan. Kalau betul lah Pandi cakap nih. Dia kata saya peguam negara ketika itu. Tapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Jadi sebenarnya kalau ikut kepada kata Pandi ini, keputusan itu bukan terletak kepada pegawai. Tapi keputusan itu terletak pada Mahathir. Nanti Mahathir jawablah. Ini akan melibatkan turun-temurun negara Malaysia, kedaulatan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.